Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk yang seterusnya, iaitu Perancangan Pendidikan di Malaysia. Adakah kamu mengetahui falsafah yang digunakan dalam sistem pendidikan di negara kita, iaitu Malaysia? Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau singkatnya FPK bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Visi falsafah ini adalah melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Misi mereka adalah untuk membangun sistem pelajaran yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. Untuk mencapai matlamat, terdapat 9 cabaran yang dihadapi untuk menjadi sebuah negara yang maju. Yang pertama, membentuk sebuah negara bersatu padu. Yang kedua, melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan mempunyai keyakinan diri. Yang ketiga, membangun masyarakat demokrasi yang matang. Yang keempat, membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya serta utuh nilai keagamaannya. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran. Yang keenam, membentuk masyarakat yang bersifat sains dan progresif. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. Yang kedelapan, menjamin pembentukan masyarakat yang adil ekonominya. Yang kesembilan, mewujudkan masyarakat yang makmur. Gambar raja berikut adalah graf RMK 1 hingga 11. Yang pertama, pendidikan untuk perpaduan dan tenaga kerja yang bermula 1966 sehingga 1970. Yang kedua, pendidikan untuk perpaduan dan ekonomi bermula 1971 sehingga 1975. Yang ketiga, pengukuhan bahasa Melayu dan sains bermula 1976 sehingga 1980. Yang keempat, pendidikan untuk perpaduan dan pembangunan bermula 1981 sehingga 1985. Yang kelima, pendidikan untuk tenaga mahir bermula 1986 sehingga 1990. Yang keenam, pendidikan teknikal untuk pembangunan negara bermula 1991 sehingga 1995. Yang ketujuh, pendemokrasi pendidikan bermula 1996 sehingga 2000. Yang ke-8, pembangunan akhlak dan moral bermula 2001 sehingga 2005. Yang ke-9, pengantara bangsaan pendidikan bermula 2006 sehingga 2010. Yang ke-10, pendidikan holistik bermula 2011 sehingga strategik plan induk pembangunan pendidikan. Teras pertama iaitu membina negara bangsa. Fokus kerajaan ialah membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri lokal, patriotik dan ciptakan negara, menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian budaya. Pelaksanaan kerajaan ialah memperkasakan bahasa Melayu, meningkatkan disiplin diri, menggiatkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan iaitu RIMUP, serta menggiatkan aktiviti kurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab dalam kalangan murid. Teras kedua iaitu membangunkan model insan. Fokus kerajaan ialah tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diri murid. Teras ini juga berhasrat melahirkan murid yang kompeten dalam sains dan teknologi, inovatif dan kreatif serta keboleh pasaran. Pelaksanaan kerajaan ialah menyediakan sistem pentaksiran dan penilaian holistik, membina disiplin murid serta memberi penekanan kepada kebersihan, kesihatan dan keselamatan.
Teras ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Fokus kerajaan ialah memperkasakan sekolah kebangsaan supaya menjadi pilihan utama masyarakat. Pelaksanaan kerajaan ialah sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas yang mencukupi dan berkualiti, bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan TMK. Sekolah dibekalkan guru terlatih mengikut option serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Teras keempat iaitu merapatkan jurang pendidikan. Fokus kerajaan ialah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, jenis sekolah, kaum, jantina, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan murid untuk mengurangkan perbezaan daripada segi penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal, prestasi dan pencapaian murid serta keciciran. Pelaksanaan kerajaan ialah membangunkan kemudahan infrastruktur pendidikan di luar Bandar Sabah dan Sarawak dan memastikan semua sekolah mempunyai prasarana mengikut standard minimum. Memperbanyakkan bantuan kepada murid miskin berkeperluan khas dan kumpulan minoriti, mengurangkan jurang digital dan menempatkan guru terlatih yang mencukupi mengikut option di kawasan luar bandar. Teras kelima iaitu memartabatkan profesion keguruan. Fokus kerajaan ialah memastikan profesion ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan. Pelaksanaan kerajaan ialah menaik taraf maktab perguruan kepada institusi pendidikan guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah. KPM juga menambah baik sistem pemilihan guru, jawatan, penempatan dan kebajikan guru. Dan akhir sekali ialah teras keenam iaitu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Fokus kerajaan dalam teras keenam ialah memastikan institusi pendidikan di Malaysia mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Pelaksanaan kerajaan ialah membentuk sekolah kluster kecemerlangan iaitu SKK berasaskan akademik, kurikulum dan sukan. Analisis pencapaian teras strategik PIPP. Teras yang pertama ialah membina negara bangsa. Prestasi pencapaian bagi teras yang pertama ini adalah sebanyak 87.9%. Teras ini juga telah berjaya menggerakkan gelombang baru gerakan memperkasa bahasa kebangsaan. Teras ini masih diteruskan sehingga kini dengan berlakunya penambahbaikan iaitu integrasi nasional dan memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. Kegagalan bagi teras yang pertama ini adalah identiti bangsa Malaysia masih berdasarkan kaum. Seterusnya, teras yang kedua ialah membangunkan modal insan. Prestasi pencapaian bagi teras yang kedua ini adalah sebanyak 92.9%. Teras ini juga telah berjaya menggerakkan usaha melengkapkan diri pelajar dengan kemahiran komunikasi, kebolehan menggunakan ICT dengan baik, berfikir secara kreatif dan kritis dan juga mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Teras ini masih diteruskan sehingga kini dengan berlakunya penambahbaikan iaitu membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri, berakhlak mulia, berpengetahuan dan berketerampilan bagi mengisi keperluan ke arah negara maju. Kegagalan bagi teras yang kedua ini adalah pengangguran masih berlaku kerana graduan masih berharap untuk makan gaji. Selain itu, masalah sosial dan jenayah masih tinggi di Malaysia. Teras yang ketiga adalah memperkasa sekolah kebangsaan. Prestasi pencapaian bagi teras yang ketiga ini adalah sebanyak 86.0%. Teras ini juga telah berjaya memperkenalkan dasar memperkasakan SK ataupun sekolah kebangsaan supaya sekolah kebangsaan kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. Teras yang ketiga ini masih diteruskan sehingga kini dengan menjadikan sekolah kebangsaan beraspirasi nasional, meningkatkan kecemerlangan pelbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana. Kegagalan bagi teras yang ketiga ini adalah sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil masih ada. Selain itu, sekolah antarabangsa dan sekolah agama semakin menjadi pilihan pada masa kini. Teras yang keempat adalah merapatkan jurang pendidikan.
Prestasi pencapaian bagi teras yang keempat ini adalah sebanyak 98.0%. Teras ini telah berjaya membangunkan infrastruktur sekolah luar bandar. Selain itu, teras ini juga telah berjaya meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran dan menambah baik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan juga kumpulan minoriti. Teras ini masih diteruskan sehingga kini dengan memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. Kegagalan bagi teras yang keempat ini adalah pelajar perempuan mendominasi pendidikan tinggi. Selain itu, sekolah luar bandar masih ketinggalan dan juga pencapaian murid luar bandar masih rendah. Teras yang kelima adalah memartabatkan profesion keguruan. Prestasi pencapaian bagi teras yang kelima ini adalah sebanyak 90.8%. Teras ini telah berjaya memantapkan latihan perguruan dan kerjaya guru dan menambah baik persekitaran kerja dan juga kebajikan guru. Teras yang kelima ini masih diteruskan sehingga kini dengan memartabatkan profesion keguruan seperti meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan juga kebajikan guru. Kegagalan bagi teras yang kelima ini adalah kebanyakan graduan daripada perguruan masih menganggur sehingga kini. Teras yang keenam adalah melonjak kecemerlangan institusi pendidikan. Prestasi pencapaian bagi teras yang keenam ini adalah sebanyak 95.2%. Teras ini telah berjaya menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dan pelibatan yang lebih aktif dalam badan-badan pendidikan dunia seperti UNESCO, OECD dan juga IEA. Teras yang keenam masih diteruskan sehingga kini dengan membangunkan sistem pendidikan rendah sehingga IPT bertaraf dunia dengan tujuan melahirkan insan yang berupaya untuk bersaing. Kegagalan bagi teras yang keenam ini adalah negara Malaysia masih belum mendapat pengiktirafan terbaik peringkat antarabangsa. Terusnya ialah pelaksanaan gelombang 1 tahun 2013 hingga 2015. Antara pelaksanaan gelombang 1 ialah melaksanakan transformasi daerah, memperluaskan BINUS dan penguasaan kemahiran bahasa Inggeris, melaksanakan 1 Bestari Net ke semua sekolah, melaksanakan KSSR dan Bahasa Melayu SJK, mengukuhkan praktikum dalam program vokasional dan meningkatkan enrolment prasekolah dan sekolah menengah. Pelaksanaan gelombang kedua tahun 2016 hingga 2020. Bagi gelombang kedua ialah melaksanakan semakan semula, menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khas, meningkatkan kompetensi dan kemajuan berdasarkan prestasi, pilihan program untuk meningkatkan bahasa Inggeris dan meningkatkan sokongan kepada guru bagi penambaikan pengajaran. Gelombang 1 berjaya mencapai sasaran dan matlamat dan antara pencapaian yang dapat dicapai ialah peningkatan program literasi dan numerasi iaitu LINUS dengan pencapaian 99% literasi bahasa Melayu dan numerasi apabila murid tamat tahun 3. Enrolment prasekolah dan sekolah rendah meningkat iaitu masing-masing mencatatkan 84.6% dan 98% pada 2015 berbanding 2013. 25% jurang pencapaian bandar dan luar bandar berjaya dikurangkan dalam tempoh 3 tahun. Enrolment menengah rendah dalam pendidikan vokasional meningkat daripada 4.6% pada tahun 2013 kepada 5.3% pada tahun 2015. Gelombang kedua menggariskan 2 sasaran mikro yang lebih menumpukan ubah sistem sokongan guru dan kemahiran utama. 2 sasaran dalam gelombang kedua PPPM adalah meningkatkan kualiti sekolah dan kemenjadian murid. Gelombang kedua PPPM mengandungi keberkesanan pelaksanaan dan pelaporan pentaksiran berasaskan sekolah atau PBS dengan kejayaan seorang murid tidak berasaskan peperiksaan semata-mata. Selain itu, dalam gelombang kedua, PPD kini tidak akan bersifat pentadbiran semata-mata tetapi membangunkan program pendidikan di daerah masing-masing.
anjakan Bulan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antara bangsa. Contohnya, merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah PBS untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016. Selain itu, meningkatkan kualiti pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik STEM. Dan memperluaskan akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan bermula dengan pendidikan vokasional. Di samping itu juga meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrollment sejagat menjelang 2020. Selain itu juga melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada umur 6 tahun. Seterusnya, anjakan yang kedua yaitu memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Seperti memperluaskan program Linus supaya meliputi literasi bahasa Inggris. Selain itu, melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk sekolah jenis kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid yang memerlukan. Selain itu, meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggris dan menjadikan mata pelajaran bahasa Inggris kertas wajib lulus peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggris. Di samping itu juga menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025. Seterusnya, anjakan yang ketiga yaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Ini dapat dilihat daripada membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam satu sukan, satu kelab, dan satu badan beruniform. Di samping itu juga mengukuhkan pendidikan agama Islam dan pendidikan moral dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat antara murid. Selain itu, mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah. Seterusnya, anjakan yang keempat yaitu transformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Contohnya, mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri daripada kalangan graduan 30 teratas. Dan merombak APG setanding dengan standar bertaraf dunia menjelang 2020. Di samping itu juga memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran mulai 2013. Selain itu, melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetentasi dan prestasi menjelang 2016. Selain itu juga memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang 2016 dan membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas dan proses pensijilan mulai 2025. Seterusnya, anjakan yang kelima yaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Contohnya, memperkukuhkan kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi pengetua guru besar mulai 2013.
Di samping itu, melaksanakan package kerjaya pengetua guru besar yang baharu secara berperingkat dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid. Seterusnya, anjakan yang keenam yaitu mengupaya GPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Contohnya, mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014. Selain itu, memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum. Di samping itu, memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015 bermula dengan Sabah dan Sarawak. Seterusnya, memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima sokongan keuangan yang saksama. Manakala anjakan yang ketujuh pula adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Seperti menyediakan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui satu bestari net bagi kesemua 10,000 sekolah. Samping itu juga menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik dalam menyampaikan pengajaran dalam sains, matematik, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Di samping itu juga memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran kadar kendiri untuk memperluaskan akses kepada pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap pemahiran murid. Anjakan yang ke-8 yaitu transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Ini dapat dilihat dengan memperkukuhkan kebolehupayaan kepimpinan bagi 150 hingga 200 jawatan kepimpinan utama mulai 2013 dan merangkak fungsi dan struktur baharu kementerian menjelang 2013 dan pelaksanaan mulai 2016. Di samping itu juga mengupaya GPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013 serta meningkatkan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid. Seterusnya, anjakan yang ke-9 yaitu bekerja sama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Seperti melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah. Seterusnya, mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016. Di samping itu juga menambah bilangan model sekolah amanah kepada 500 menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai penaja. Seterusnya, anjakan yang ke-10 yaitu memaksimum keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Seperti memanfaatkan peluang kecekapan dengan mengagihkan
diperuntukkan kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru. Di samping itu, mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasional program berimpak rendah pada setiap tahun. Manakala anjakan yang ke-11 yaitu meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung, seperti menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan, sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013 dan melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 20 dan 2025. Cabaran-cabaran dalam mencapai matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Ia terbahagi kepada 5, yaitu yang pertama, equity pendidikan. Melalui equity pendidikan, yaitu dalam merapatkan pencapaian antara gender menjelang 2020, ini dapat dilihat melalui jurang gender di antara pelajar perempuan dan lelaki. Di pusat pengajian tinggi, kebanyakan ruang dan peluang telah didominasikan oleh golongan perempuan. Perkara ini berlaku disebabkan isu minat pelajar terhadap mata pelajaran dan isu pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik berbanding pelajar lelaki. Oleh itu, guru seharusnya mengetahui kaedah dan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif dan inovasi agar pelajar lebih bersedia untuk belajar dan mudah untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah akses pendidikan. Melalui akses pendidikan pula, cabaran yang dikenal pasti adalah peluang pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar. Ini dapat dilihat daripada pelajar golongan keluarga miskin dan golongan kurang upaya. Pelajar daripada keluarga yang miskin serta golongan kurang upaya akan sukar untuk menerima pendidikan. Ini kerana tidak mempunyai wang yang cukup untuk perbelanjaan dalam persekolahan. Oleh itu, dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan, pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan ini akan mampu menerima peluang pendidikan yang sama seperti pelajar yang berkemampuan. Antara bantuan yang diberikan adalah rancangan makanan tambahan RMT, skim pinjaman buku teks SPBT, dan kemudahan asrama harian. Oleh itu, dengan bantuan yang diberikan, potensi setiap pelajar dapat diperkembangkan. Seterusnya, yang ketiga yaitu kualiti pendidikan. Cabaran yang dapat dilihat melalui kualiti pendidikan ini boleh dilihat melalui kualiti standar antara bangsa yang tinggi. Kerajaan berhasrat untuk melonjakkan pencapaian negara dalam kelompok teratas dalam pentaksiran antarabangsa dalam masa 15 tahun. Kerajaan berhasrat untuk menghasilkan kualiti pendidikan bertaraf dunia, seperti kerajaan telah mewujudkan sekolah berprestasi tinggi SBT dan penggradean university. Oleh yang demikian, komitmen daripada semua masyarakat diperlukan bagi menjayakan hasrat ini. Manakala cabaran yang keempat adalah kecakapan sistem. Melalui kecakapan sistem yang dapat dilihat ialah mengoptimalkan kecakapan sistem. Sistem pendidikan Malaysia menerima peruntukan yang besar pada setiap tahun. Namun demikian,
Perbelanjaan untuk sistem pendidikan ini tidak sepadan dengan keberhasilan murid di sekolah. Oleh itu, guru perlulah cekap dan mahir dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ini karena guru yang profesional dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti. Guru perlulah mengikuti latihan-latihan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan agar lebih mahir dan berpengetahuan tinggi dalam bidang perguruan. Seterusnya, cabaran yang seterusnya yaitu perpaduan. Ini dapat dilihat dalam memupuk perpaduan dalam kalangan murid-murid. Sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu tanpa mengira kaum agama dan budaya. Oleh itu, masa yang diambil oleh pelajar untuk berada di sekolah lebih lama berbanding masa di rumah. Oleh yang demikian, perpaduan antara kaum dapat dipupuk daripada peringkat awal lagi. Guru perlulah mendidik pelajar agar tahu menghargai nilai, budaya, dan agama daripada kaum lain. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan yaitu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Ini mampu memberi kemudahan kepada bahasa perhubungan dan mewujudkan persefahaman antara kaum tanpa menimbulkan rasa curiga.